أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Moga-moga kita semua dalam rahmat Allah, dalam kesihatan yang baik, dalam keselamatan yang baik, dan insya-Allah sama-samalah kita patuhi arahan daripada pihak kerajaan supaya kita stay at home, berada di rumah, jangan keluar rumah kecuali ada urusan yang terlalu mendesak, dan insya-Allah dengan tindakan kita patuhi arahan pihak berwajib, COVID-19 ini akan sedia berakhir. Para penonton sekalian, apapun keadaan kita sekarang ni, benda yang paling penting kita kena buat ada dua benda bagi saya. Yang pertama, kita kena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kena bersyukur kepada Allah. Apa sahaja kehidupan kita yang Allah takdirkan sekarang ni. Ya, mungkin kita rasa susah, mungkin kita rasa boring duduk rumah dan sebagainya. Mungkin kita rasa nak keluar pun tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh. Kita rasa tertekan. Ingat, di sana ada lagi mereka yang lebih susah daripada kita. Di sana ada lagi mereka yang tak dapat makan. Kita bifadlillah ya, mungkin kita sekarang ni susah-susah kita masih lagi boleh beli beras, boleh makan. Susah-susah kita boleh lagi kita jamu keluarga kita dengan makanan yang sedap-sedap. Walaupun sehari 2 kali, sehari sekali, sehari 3 kali ada makanan. Kita kena ingat, di sana mungkin ada mereka yang Masya Allah bertungkus lumuh nak cari duit ni kerana nak beli makanan. Mungkin ada di sana yang anak mereka sedang menangis teresak-esak nak susu, tapi ibu dan ayah tak ada duit nak beli susu. Ada mungkin di sana mereka diuji dengan kesakitan dan sebagainya. Banyak lagi ujian yang lebih susah daripada kita. Sebab itu kita kena tanamkan dalam diri kita, Allah, aku bersyukur dan aku redha dengan apa yang kau berikan pada aku. Benda ni amat penting para sahabat, para penonton sekalian. Kerana apa? Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi kepada kamu. Jika kamu bersyukur, redha dengan apa yang Allah Azza wa Jalla bagi, rasa berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat Allah, kongsi akan segala kelebihan rezeki yang Allah bagikan kepada kita, pasti Allah akan tambahkan kebaikan pada kita. Allah akan gandakan rezeki kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Mungkin juga dengan asbab kita bersyukur, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla akan lebih rapat. Para penonton yang dirahmati Allah, sebab itu kita kena tanam dalam diri kita rasa syukur. Rasa syukur. Sayyidatina Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa berqiyamul lail. Bangun di awal pagi, Nabi salat tahajud, Nabi berzikir, baca Quran, dan juga Nabi selalu salat, berdoa kepada Allah. Sehingga Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kamu ni Rasulullah, kamu Rasulullah, kamu dijamin syurga oleh Allah Azza wa Jalla, confirm kamu akan masuk syurga. Kenapa kamu bersusah payah, bertungkus lumus, bangun pagi-pagi, solat, beribadah kepada Allah lagi, sedangkan kamu ini confirm akan jadi ahli syurga? Apa kata Nabi? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, afala akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Hadirin, para sahabat, para penonton, Nabi Allahumma salli ala Muhammad yang maksum, yang dijamin syurga oleh Allah Azza wa Jalla, tetap bersyukur kepada Allah, tetap melakukan ketaatan kepada Allah, tetap rasa bahawasanya dia perlu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah bagi pada dia. Kita yang banyak dosa, yang hati ini penuh dengan daki dosa, dengan setiap hari kita melakukan maksiat dan kemungkaran, hati kita, minda kita sentiasa lara dan lalai kepada Allah. Mimbabil aula, kita lebih kena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, keadaan sekarang ni, bangun pagi, Alhamdulillah. Apa sahaja diuji, Alhamdulillah. Apa sahaja rasa tak puas hati, Alhamdulillah. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Ini kita bercakap dari segi negara kita. Kita pergi ke negara lain.
Tengok apa yang berlaku di negara-negara lain. Di Syria yang diuji dengan peperangan, di Palestin dan sebagainya, lebih teruk dan parah daripada kita. Sebab itu, saat ini Allah Azza wa Jalla dah masih bagi kepada kita masa untuk kita beribadah. Walaupun dalam ruang yang sempit dengan keluarga dan sebagainya, kita gandakan ibadah. Tanda apa? Tanda kita bersyukur kepada Allah. Baik. Yang pertama, kita kena bersyukur. Yang kedua, benda yang penting kita kena buat pada saat ini adalah kita kena sentiasa memohon keampunan pada Allah Azza wa Jalla. Para penonton, sahabat dirahmati Allah, kita banyak dosa. Saya yang bercakap ni banyak dosa. Dan kita semua kena rasa yang kita ni banyak dosa. Kita banyak dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat, kalau kita tengok sirah ataupun sejarah para nabi terdahulu, bila mana Allah Azza wa Jalla uji mereka ataupun uji umat nabi itu terdahulu dengan ujian ataupun bala, kita tengok dosa-dosa mereka. Allah uji mereka kerana mereka syirik kepada Allah. Allah uji mereka bila mana mereka buat maksiat kepada Allah. Allah uji mereka kerana mereka sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok zaman Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bila mana Nabi Nuh berdoa kepada Allah, berdakwah kepada mereka supaya mereka ini sembah Allah Azza wa Jalla, mereka sombong. Mereka sombong. Bila mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umat dia, yang dikatakan selama 950 tahun dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dan hanya yang ikut Nabi Nuh 80 orang lebih sahaja. Sehingga Nabi Nuh rasa frust, Nabi Nuh rasa kecewa, Nabi Nuh rasa tertekan. Kerana apa? Kerana anak dan juga isteri Nabi Nuh alaihi salam sendiri pun tak ikut dakwah Nabi Nuh, tak ikut untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita baca surah Nuh, hadirin sekalian, para penonton sekalian, Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Nuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah cerita bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah pada kaum dia. Nabi Nuh kata apa? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Bila mana aku ini mengajak kaum aku untuk memohon ampun kepada Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Apa mereka buat? Kaum Nabi Nuh ini meletakkan jari mereka ke dalam telinga. Letak jari dalam telinga. Kenapa? Tak nak dengar apa yang Nabi Nuh kata. Aku tak nak dengar, wahai Nuh, kamu pergilah. Aku tak nak sembah Allah. Tak payah minta ampun untuk kami, kamu pergi. Ini dakwah Nabi Nuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum. Mereka membungkus diri mereka dengan pakaian. Mereka menyembunyikan diri mereka dalam pakaian. Wastawshabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka ini degil, wastakbaru, dan juga sombong. Sombong istikbara, wastakbaru istikbara. Sombong dalam keadaan yang amat-amat sombong. Para hadirin, para jemaah, para penonton dirahmati Allah Azza wa Jalla, cuba kita muhasabah diri kita ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla bagi kita umur yang panjang. Bifadlillah, mungkin kita sekarang ni ada yang umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Cuba kita renung diri kita. Andai kata diletakkan di hadapan kita dacing yang ada dosa dan juga pahala, jika ditimbang sepanjang umur kita ini, kalau ditimbang antara dosa dan juga pahala, yang mana lebih berat? Allahumma salli ala Muhammad. Berapa kali kita penuhkan masjid? Kan sekarang ni kan bila masjid dah tak boleh dah nak digunakan, ditutup sementara waktu, ramai orang kecewa, ramai orang gelisah, ramai yang nak pergi masjid, ramai yang rindu untuk datang masjid. Hadirin, cuba kita bayangkan bila mana masjid dibuka dahulu. Hari-hari masjid dibuka. Azan berkumandang 5 kali sehari. Panggil orang solat dan sebagainya. Cuba kita bayangkan berapa mereka ataupun orang yang jadi jemaah pada masa tersebut. Kita boleh kira berapa orang yang datang salat subuh berjemaah. Kita boleh kira berapa orang yang datang salat maghrib, zuhur, asar dan juga isyak. Termasuk diri kita, bagaimana respon kita menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla untuk sembah Allah di saat itu. Masa kita senang. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bab ibadah, bukan lagi bab maksiat, kemungkaran dan sebagainya yang hari-hari kita buat.
Para hadirin, para jemaah, para penonton sekalian, sebenarnya kita banyak menzalimi diri kita. Kita banyak menzalimi diri kita. Sebab itu, bila mana kaum Nuh AS, bila mana Allah marah pada mereka, Allah uji mereka dengan kemarau, mereka datang pada Nabi Nuh AS. Datang pada Nabi Nuh, mengadu pada Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Allah cerita dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allahu Akbar. Allah kata apa? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Oh, kamu sekarang ni mai mengadu pada aku, ya. Kamu diuji dengan kemarau, kamu diuji dengan kesusahan. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka beristighfarlah, mohon keampunanlah pada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kamu mohon ampun kepada Allah dengan sebetul-betul sebenar-benar taubat dan keampunan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, pasti Allah akan turunkan hujan yang lebat daripada langit. Wa yumdidukum bi amwal, Allah Azza wa Jalla akan gandakan harta kamu. Allah tak guna perkataan wa yu'tikum, Allah akan bagi. No, Allah guna wa yumdidukum, Allah akan bagi gandaan harta. Wabanin dan juga anak pinak akan bertambah. Nak ceritanya para hadirin penonton sekalian, mereka yang beristighfar, memohon keampunan pada Allah, pasti Allah akan bagi mereka kebaikan dunia dan akhirat. Allah akan selesaikan segala ujian, Allah akan selesaikan segala masalah, dan Allah akan angkat segala balak dan juga ujian. Ini penting istighfar. Kenapa? Kerana kita banyak menzalimi diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita zalim pada diri kita. Apa makna zalim? Zalim ini lawan dia ialah adil. Adil lawan dia zalim. Apa makna adil? Adil makna dia meletakkan sesuatu pada tempat. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Contohnya apa, ya? Bila mana Allah Azza wa Jalla bagi kita mata. Untuk apa mata? Melihat kebaikan. Untuk apa mata? Melihat benda-benda yang cantik yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Untuk apa mata? Melihat Al-Quran, boleh baca Quran dan sebagainya. Tapi tidak, kita gunakan mata kita untuk melihat maksiat dan kemungkaran. Allah bagi kita pelbagai anggota kita ni. Kita boleh gunakan tangan kita untuk beribadah. Gunakan kaki kita melangkah ke tempat ibadah. Gunakan mulut kita untuk bercakap benda-benda yang baik. Akan tetapi kita tidak meletakkan semua nikmat ini pada tempat dia, tapi kita gunakan bukan pada tempat dia. Kita telah zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kita telah buat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Cuba kita tengok bagaimana sirah Nabi Yunus. Nabi Yunus saat dia berdakwah pada kaum dia, lantas bila kaum dia menolak dia, Nabi Yunus rasa frust dan nak marah. Lalu dia tinggalkan kaum dia begitu sahaja, dan dia ditakdirkan menjadi pekerja di atas sebuah kapal. Jadi bekerja di atas sebuah kapal, tiba-tiba masa tu kapal dia dilanda oleh ribut. Jadi pada masa tersebut, ringkas cerita, ya, kapten kapal minta untuk dikurangkan barangan dalam kapal dan minta salah seorang daripada mereka yang duduk dalam kapal itu terjun ke laut, dibuang ke laut. Buat undian, 3 kali undian, Nabi Nuh yang kena. Undian kali pertama kena pada Nabi Nuh, tapi para sahabat dalam kapal tak bagi. Kerana Nabi Yunus ini bagus akhlak dia. Nabi Yunus bagus akhlak dia. Buat undian kali kedua, kena juga pada Nabi Yunus. Sahabat mereka tak bagi juga, kerana Nabi Yunus ini terbaik akhlak dia. Buat undian kali ketiga, kena juga pada Nabi Yunus. Nabi Yunus kata apa? Ini merupakan kafarah. Allah nak bagi kafarah akan dosa aku, yang mana aku meninggalkan kaum aku begitu sahaja. Lalu apa Nabi Yunus buat? Dia terjun ke dalam laut, dan pada masa itulah dia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Duduk dalam perut ikan, takdir Allah dia hidup dalam perut ikan tersebut dalam keadaan yang cukup gelap. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, fanada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Duduk dalam perut ikan, Nabi Yunus bermuhasabah, dia rasa berdosa kepada Allah, dia rasa telah menzalimi diri sendiri, lalu dia pun minta ampun pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia ulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
Tiada Tuhan melainkan Engkau, wahai Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku tergolong dalam golongan yang zalim. Akhir sekali, takdir Allah, Nabi Yunus dibebaskan, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikan besar tersebut membebaskan Nabi Yunus di pesisiran pantai. Syahidnya, poinnya apa? Para jemaah sekalian, para penonton sekalian, kita kena muhasabah, kita telah banyak menzalimi diri kita. Allah bagi kita waktu yang banyak, Masya Allah, tapi kita gunakan waktu itu banyak buat benda-benda lara. Kita lupa kepada Allah, kita lupa untuk baca Quran. Masya Allah, Quran di rumah tu banyak di atas rak kan, letak bersusun di atas rak. Tapi berapa kali kita buka Al-Quran dan kita baca? Berapa kali kita boleh khatam Al-Quran? Bahkan ada yang tak reti langsung baca Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Salat. Allah Azza wa Jalla bagi kita umur yang panjang, kelapangan waktu yang cukup banyak. Tapi berapa ramai di antara kita yang masa waktu lapang dahulu tidak ada kesusahan sebagaimana sekarang. Kita salat di awal waktu, kita penuhkan masjid dengan berjemaah, kita datang awal, salat subuh berjemaah dan sebagainya. Hadirin para penonton, kita kena muhasabah. Kita mungkin dah terlalu jauh, yang mana Allah nak cuik hati kita, jentik hati kita supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya ingat, jangan kamu lara sangat, aku ada ni memerhatikan kamu, seolah-olah begitu. Jangan lupa kepada aku, kembali bertakwa kepada aku. Para hadirin penonton, Allahumma salli ala Muhammad. Kita hidup tidak lama ya. Berapa jangkaan umur kita yang rasa kita boleh lepas lagi? Sekarang ni umur 30, 40 dan sebagainya. Umur 60, mungkin ada yang 70. Allahumma salli ala Muhammad. Kita yakin ke kita boleh hidup lagi? Kita yakin ke kita masih boleh hidup lagi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Saya rasa kita tak boleh letak keyakinan. Kita yakin ke selepas ini virus COVID ini akan berhenti dan kita akan kembali seperti dulu? Mungkin ya, mungkin tidak. Kita berharapkan kita akan kembali seperti dulu. Hadirin, kita tak pasti apa yang akan berlaku di masa hadapan. Kita tak pasti akan berlaku di masa hadapan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku esok. Wa ma tadri nafsum bin ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada esok hari sekali. Bahkan 10 minit lagi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Sebab itu, saat sebulan ataupun dalam keadaan PKP sekarang ni, arahan untuk kita berada di rumah, gunakanlah sebaik-baik mungkin. Banyakkanlah kita baiki balik kompas hidup kita. Kita letak kembali kompas pada arah yang betul untuk kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikanlah diri kita ini sebagai seorang hamba yang benar-benar hamba. Kalau kita jarang baca Quran, mulalah baca Quran balik. Kalau sebelum ini kita bagi alasan, aku kerja, aku sibuk nak baca Quran. Nah, sekarang ni kita kerja dari rumah, waktu yang fleksibel, bacalah Al-Quran sekurang-kurangnya 2-3 muka sehari. Kalau dulu kita bagi alasan, aku tak sempat untuk berzikir kepada Allah, aku sibuk kerja. Nah, sekarang ni kita dah waktu yang lapang ini, banyakkan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sebelum ini kita kata aku tak mampu ataupun tak ada masa nak ajar anak-anak aku mengaji, nak salat jemaah dengan keluarga kerana aku sibuk. Nah, sekarang ni Allah bagi kita waktu yang cukup luas untuk kita mendidik keluarga kita, khususnya pada ketua keluarga. Para penonton, sahabat yang dirahmati Allah, pandanglah dari sudut yang positif, bersangka baiklah kepada Allah. Dan kita kena ada dua benda ni sepanjang hidup kita. Sentiasa bersyukur kepada Allah dan juga kena sentiasa minta ampun kepada Allah. Tanda kita bersyukur adalah tanda kita yakin bahawasanya kita ini hamba kepada Allah. Bukan apa-apa, kita tidak ada apa-apa, kita tidak ada apa yang perlu kita banggakan atas muka bumi, semua daripada Allah. Dan kita kena minta ampun kepada Allah kerana kita ni memang kena wajib minta ampun kerana kita hamba. Seorang yang tidak minta ampun pada Allah bermakna dia sombong kepada Allah. Mohonlah keampunan. Mengaku yang kita ni menzalimi diri kita. Mengaku yang kita ni banyak dosa. Mengaku yang kita ni banyak buat maksiat. Mengaku bahawasanya kita ni segala-galanya Allah Azza wa Jalla tentukan. Mengaku bahawasanya diri kita ni hina dina di sisi Allah, tidak ada apa-apa melainkan dengan ihsan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Moga-moga ada manfaat, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home ya.